Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com. Bertajuk ulasan. Notis Muflis ada kaitan undian calon PM, keputusan PAU, kes mahkamah. Ulasan. Saya menyangkakan bahawa hari semalam akan berlangsung seperti rutin setiap kali saya menghadiri mahkamah sejak 3 tahun yang lalu. Namun sangkaan saya berakhir dengan sesuatu yang tidak disangka. Sejak hari pertama, saya dihadapkan ke mahkamah untuk pertuduhan kepada hari saya dijatuhkan hukuman dan sehingga hari ini, saya sentiasa menegaskan bahawa saya tidak bersalah dan telah dianiaya oleh sesetengah pihak. Saya mungkin tidak mempunyai kebebasan untuk berkongsi dengan lebih lanjut mengenai proses mahkamah dan strategi rayuan peguam-peguam saya. Tetapi cukup untuk saya katakan di sini bahawa saya akan terus membela diri dan menegakkan kebenaran. Sejak 3 minggu kebelakangan ini, saya telah melihat kembali perjalanan proses pendakwaan terhadap saya, termasuklah tindakan daripada pihak tertentu untuk menutup mata terhadap segunung bukti yang membuktikan kebenaran saya, saksi-saksi penting dan golongan berpengaruh yang gaib, dan pengampunan halus yang diberikan kepada individu-individu berjawatan tinggi dan penting yang telah dibuktikan mempunyai hubungan rapat dan terlibat dengan pemimpin-pemimpin politik yang lantang menentang dan memusnahkan saya. Sewaktu saya menyiapkan diri untuk hadir ke mahkamah semalam, hati saya merasa pedih merasakan berat ketidakadilan yang dipikul kes ini. Awan gelap yang menyelubungi minda saya berarak dengan kepiluan yang menyedarkan saya bahawa apa yang saya lalui hari ini bukanlah sesuatu yang asing dan baru dalam sejarah perundangan negara. Penghinaan seperti ini sama ada bermotifkan politik pribadi dan sebagainya, bukan sahaja sebahagian dari perang taktikal untuk mengawal dan mendominasi sesuatu musuh. Mungkin tidak ramai yang melihat bahawa penganiayaan ini memberi kesan jangka masa panjang dan parut yang tidak akan sembuh kepada mangsa. Walaupun saya terus bersemangat untuk membuktikan kebenaran terhadap diri saya tidak membenarkan kepedihan pengalaman ini untuk membakar api kebencian dan dendam dalam diri saya. Sebaliknya, saya akan genggam bara ini menjadi abu yang akan saya semai bersama benih harapan untuk meneruskan hikmat saya kepada rakyat. Saya akan menjadikan pengalaman ini sebagai penunjuk arah dalam perjalanan saya membela diri dan mengembalikan kepercayaan rakyat mengenai penganiayaan yang sedang berlaku. Yang lebih penting lagi, saya akan menggunakan kemampuan yang ada untuk menampilkan rayuan terbaik bersama barisan peguam saya untuk membantu para hakim dan panel hakim yang bijaksana untuk membuat keputusan yang berpihak kepada kebenaran dan tidak sebaliknya. Saya ingin memastikan bahawa kali ini roh keadilan akan dihormati seperti yang sepatutnya, tidak seperti sewaktu proses sabitan saya terdahulu. Saat saya merasa bahawa tiada apa lagi yang boleh mengejutkan saya dalam perjalanan ini, takdir memilih untuk melakukan sebaliknya dan membuktikan saya masih boleh tersilap. Setelah selesainya prosedur mahkamah semalam, saya ditemui oleh wakil daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN di kediaman peribadi saya petang tadi, di mana saya diberikan notis muflis berkaitan dengan ringkasan penghakiman cukai pendapatan saya dari 2011 dan 2017. Mungkinkah tindakan memberi saya notis muflis pada hari pertama rayuan kes saya didengari adalah bertujuan untuk menyadur garam ke luka ketidakadilan yang masih berdarah atau untuk terus memalukan saya? Bagaimana ia terjadi? Kes cukai ini dikenakan terhadap saya oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan langsung tidak mempunyai alasan kukuh atau merit. Ia kemudian diteruskan oleh Kerajaan PN.
Ia berkaitan dengan sejumlah 3 bilion ringgit Malaysia yang telah dimasukkan ke dalam akaun yang menggunakan nama DSN, di mana akaun itu diwujudkan bagi menerima sumbangan derma sebagaimana yang didedahkan di mahkamah, dan 642 juta ringgit dipindahkan secara terus dari Kementerian Kewangan Arab Saudi, dan ini juga dibuktikan di mahkamah. Jumlah 2.6 bilion yang sangat popular, sebenarnya 2 bilion sudah dipulangkan 4 bulan kemudian. Ini sebenarnya dibuktikan sekali lagi beberapa hari lalu dalam mahkamah apabila pendakwaan berkata, Fatin Hadni berkata, analisis dan jejakan kewangan menggunakan kaedah FIFO ke atas penyata akaun bernombor 9694 milik Najib mendapati sebanyak 2 bilion telah dipulangkan semula ke akaun Tenor. Biarpun sebagai Perdana Menteri, saya sentiasa membayar cukai pendapatan tanpa gagal, tetapi cukai zalim berjumlah 1.74 bilion naik lagi dengan penalti 46 juta sejak tahun lepas. Ini adalah pentaksiran tambahan dan penalti yang tidak munasabah. Sebelum ini LHDN pernah dikeluarkan kenyataan di mana derma politik tidak dikenakan cukai. Selain itu, semua wang yang diterima dalam akaun khas sudah digunakan bagi tujuan CSR, tanggungjawab sosial korporat, serta politik dan bukan untuk tujuan peribadi, termasuk sumbangan kepada masjid di Malaysia dan bantuan banjir selama 4 tahun, termasuk banjir besar pada 2014. Bayangkan saya dikenakan penalti cukai 1.7 bilion ringgit Malaysia sebab gunakan wang dari Arab Saudi untuk membantu mangsa banjir dan masjid-masjid seluruh negara selama 4 tahun. Kita perhatikan wang digunakan ini semua adalah untuk rakyat, tempat beribadah dan membantu mereka yang memerlukan tanpa perlu terhutang budi pada mana-mana syarikat kroni. Kesemua akuntan percukaian dan peguam percukaian termasuk yang berpengalaman di negara ini bersetuju bahawa kerajaan tiada merit untuk mengenakan penalti seperti itu dan tindakan itu sebagai tidak munasabah. Dari zaman PH sehingga zaman PN kini, tiada seorang pun yang berani menjawab kenapa wang yang dipulangkan kepada penghantar selepas 4 bulan dikira sebagai pendapatan peribadi dan cukai serta dikenakan penalti 40% tambah 10% tambah 5%. Bagaimanapun, undang-undang percukaian di negara ini terdedah kepada penyalahgunaan di mana prinsipnya adalah seseorang itu perlu langsaikan penalti dulu sebelum merayu dengan suruhanjaya khas cukai pendapatan. Dan jika anda tidak boleh bayar, LHDN boleh isytihar anda muflis. Pada November tahun lalu, Menteri Kewangan ketika ini diberi taklimat tentang kes cukai ini di mana beliau datang berbincang dengan saya untuk bertanya mengapa saya berkeras mahukan pengeluaran KWSP. Selepas beliau dapat tahu tentang dermaan negara asing dan dana dipulangkan 4 bulan kemudian dikenakan cukai, beliau pergi ke LHDN dan meminta agensi itu berbincang dengan saya untuk jalan penyelesaian. Bagaimanapun minggu lepas, beliau diberitahu oleh bosnya untuk tidak lagi terlibat dengan kes cukai ini dan diserahkan kepada bosnya. Tiba-tiba rundingan dihentikan dan notis bankrupt ini diserahkan kepada saya. Saya yakin masa notis muflis ini adalah berkaitan dengan 3 isu. Nombor 1, undian dijalankan penyelidikan. UUM dan utusan TV melibatkan 60,000 responden menunjukkan yang saya adalah Perdana Menteri pilihan bagi PRU15 dengan separuh dari undian. Manakala PM pada masa ini jauh di belakang dan hanya menduduki tempat keempat. BN pula gabungan pilihan pertama dalam undian manakala PN di tempat tercorot. Nombor 2, keputusan PAU UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu PN ketika PRU15. Nombor 3, kesimpulan terkini kes pelupusan harta di mana pendakwa raya gagal membuktikan barangan dan wang yang disita diperolehi daripada dana 1MDB. Malah hakim turut menolak afidavit pendakwa raya yang dikemukakan pada saat akhir. Hakim dijangka akan membuat keputusan untuk kes ini bulan depan. Nombor 4, bermulanya rayuan kes SRC International di mana kami mempunyai 307 alasan kukuh
Mengapa hakim tidak berpengalaman yang tidak memiliki pengalaman kendali kes jenayah dan tiba-tiba dipindahkan dari Mahkamah Sivil menggantikan hakim jenayah berpengalaman selepas perbicaraan bermula, membuat keputusan salah dengan mensabitkan saya. Peguam saya yakin saya mempunyai peluang yang baik dalam rayuan ini. Apatah lagi ahli keluarga salah seorang saksi pendakwaan didapati menerima ratusan juta dari Jolo selepas sabitan saya. Apakah kesan akibat dari notis bankrupt ini? Nombor 1, saya akan kehilangan status ahli Parlimen Pekan dan pilihan raya kecil akan diadakan. Nombor 2, saya tidak lagi layak untuk bertanding dalam pemilihan parti dan pilihan raya. Nombor 3, saya akan kehilangan semua wang simpanan yang saya kumpulkan semasa bekerja dalam perkhidmatan kerajaan di mana ia sekarang digunakan untuk menyerah hidup dan membayar peguam saya. Bagaimana saya nak membela diri dan membersihkan nama saya dalam kes-kes mahkamah jika saya dibankruptkan? Akaun bank saya dibeku, pendapatan dari jawatan ahli parlimen dihentikan dan akibatnya saya tidak dapat mengupah peguam bela. Nombor 4, saya tidak akan mempunyai wang lagi untuk bayar fee peguam saya bagi menjalankan tugas pembelaan di mahkamah. Nombor 5, saya tidak akan terima kembali barangan dan wang yang disita biarpun saya menang kes itu. Melihat ke depan, saya tidak akan tunduk kepada individu yang menyalahgunakan undang-undang negara ini untuk menzalimi saya atas dasar politik dan ketamakan untuk berpaut pada kuasa. Nombor 2, saya akan terus berusaha demi rakyat Malaysia. Nombor 3, saya telah meminta peguam untuk mendapatkan perintah penangguhan hukuman. Saya juga dengan rendah diri meminta semua akaunten cukai, peguam percukaian dan NGO untuk meneliti kes percukaian ini bagi memberi pandangan sama ada ia mempunyai merit atau sebaliknya. Tidak ramai yang mengetahui, terutamanya di kalangan mereka yang masih cuba untuk terus menggertak dan mengugut saya, bahawa pengalaman yang saya lalui dari hari ke hari sejak 3 tahun lalu telah menjadikan saya lebih kuat dalam mendepani cabaran seperti ini. Saya tahu jauh di sudut hati saya bahawa niat di sebalik pemberian notis ini melangkaui sekadar prosedur perundangan dan pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh pihak berkuasa. Setelah saya menghadami pemberian notis tersebut, saya tidak boleh melepaskan coritan pemikiran yang membelenggu saya sejak sekian lama. Sejurus tamatnya Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, wujud beberapa insiden dan tuduhan tidak disenangi yang dihunuskan kepada saya dan beberapa individu lain dalam parti. Mungkinkah dalam kerakusan setengah pihak dalam persiapan pemilihan parti yang dijangka berlaku, tidak lama lagi akan ada yang berkompromi dengan musuh secara tidak langsung mendedahkan diri mereka yang sebenar kepada saya. Satu yang pasti buat saya adalah kegopohan mereka akan memakan diri, kerana ia telah membuktikan kepada saya sesuatu yang telah lama saya syaki, iaitu terdapat lebih dari satu pihak seakan invisible hand yang mahu bergelut untuk mengawal kuasa dalam parti UMNO dan kemudiannya mendapat kuasa di Putrajaya. Kerana sesiapa sahaja yang berjaya memimpin UMNO, parti yang mempunyai kuasa, pengaruh dan pengalaman tiada tandingan, mempunyai peluang besar untuk memimpin negara suatu hari ini. Ini adalah impian yang sekian lama disorok oleh ramai pihak di dalam parti. Sewaktu UMNO dan BN mengalami kekalahan besar di pilihan raya terdahulu, saya telah cuba melakukan yang terbaik sebagai seorang pemimpin dan melepaskan jawatan saya sebagai presiden parti dengan rasa bertanggungjawab. Selepas itu, tahun-tahun seterusnya yang saya jalani sebagai ahli biasa parti tanpa sebarang jawatan dan tempat dalam kerajaan telah mengajar saya sikap rendah diri dan menambah kefahaman akan erti sebenar seorang pemimpin. Kefahaman ini membuahkan kearifan yang membolehkan saya melihat dengan jelas setelah sekian lama dan membezakan di antara musuh dan rakan dalam selimut, menerima kenyataan hidup saya sekarang dan menguatkan iman untuk mendepani cabaran akan datang. Meneruskan perjuangan untuk menembus maruah dan kekilafan terdahulu sewaktu saya memimpin negara dan parti, bukan sahaja untuk meyakinkan diri saya, tetapi untuk parti yang amat saya sayangi dan ahli-ahlinya yang layak mendapat kepimpinan terbaik. Saya telah berikrar untuk berkhidmat kepada parti keramat yang telah menambah baik kehidupan jutaan rakyat di setiap lapisan generasi dengan sikap nasionalis, berwawasan dan bertanggungjawab.
Akan saya penuhi ikrar ini mengikut kemampuan yang saya ada sekarang sehingga nafas terakhir dan memastikan rakyat Malaysia terutamanya dalam masyarakat pekan khususnya merasai hikmat yang akan terus saya semaikan. Saya juga telah berjanji kepada diri sendiri untuk terus kuat dan tidak mengalah dalam menegakkan kebenaran demi membela diri. Saya akan terus berdiri teguh melawan setiap percubaan untuk membuli dan menakutkan saya oleh mereka yang berkuasa supaya suatu hari nanti saya akan menamatkan tradisi mengkhianati yang telah menyusup menjangkiti pembuluh darah UMNO dan membunuh setiap legasi hikmat dan perjuangan parti yang diasaskan dahulu. Jika mereka yang bersubahat ini telah lupa atau tidak sedar, saya ingatkan semula mereka bahawa kesombongan UMNO tidak lama dahulu ditundukkan oleh rakyat. Saya tidak tahu apa yang mereka sedang fikirkan. Tetapi untuk saya sendiri dan kebanyakan pemimpin akar umbi parti, kami sedar dan faham bahawa kuasa sedar sudah lama dan akan sentiasa berada di tangan rakyat. Untuk mendapatkan berita yang penuh, sila layari malaysiakini.com. Tulisan ini ditulis oleh Najib Razak, iaitu merupakan ahli Parlimen Pekan dan bekas Perdana Menteri. Tulisan ini merupakan pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi daripada Malaysia Kini. Tulisan ini juga merupakan tulisan dan pandangan peribadi penulis dan tidak mencerminkan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Kita jumpa lagi. Selamat Tengah Hari Malaysia. Bye-bye.